Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ini giliran Syed Saddiq pula. Syed Saddiq pula terkantoi kali ini. Dia cuba untuk entahlah nak kenakan ke apa, tapi dia sendiri yang kena kali ini. Selepas Syed Saddiq mendakwa kononnya muar masih belum dapat terima peruntukan. Akhirnya beliau kantoi kali ini apabila Timbalan Perdana Menteri sendiri Timbalan Perdana Menteri sendiri Fadilah membuat kenyataan yang pasti membuatkan ahli Parlimen Muar ini, Syed Saddiq ini memang makin menggelupur lah. Jangan lupa Syed Saddiq ada kes mahkamah. Syed Saddiq ada kes mahkamah dan sudah kalah, kalau saya silap tu sudah kalah. Jadi pun boleh sudah mau sudah dekat-dekat sudah jadi dekat-dekat sudah jadi banduan. Dakwaan ahli parlimen Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bahawa kawasannya masih belum menerima sebarang peruntukan akhirnya mengundang reaksi daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Fadilah yang juga adalah Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Kerajaan Persekutuan sudah pun meluluskan peruntukan sebanyak 2.7 juta untuk kawasan dia. Jumlah itu jelasnya bagi pelaksanaan 60 projek atau program untuk kawasan Parlimen Muar di antara Januari hingga semalam. Woi, banyak ni sehingga sekarang dah bulan berapa ni? Bulan Jun sudah 60 projek pun. Aduh, Syed Saddiq ini sudah 60 projek ni. Sehubungan itu beliau menegaskan tidak timbul isu Parlimen Muar tidak mendapat sebarang peruntukan atau isu politik balas dendam untuk menekan pengundi seperti yang didakwa oleh Syed Saddiq. Peruntukan sebanyak 2.7 juta bagi pelaksanaan meliputi 60 projek atau program itu termasuklah 9 projek naik taraf dan baik pulih masjid dengan kos sebanyak 741,000 serta 18 projek mesra rakyat dengan kos sebanyak RM800,000. Justru dengan dana sebanyak itu ia cukup membuktikan kerajaan perpaduan tidak pernah pun mengabaikan penduduk di mana-mana kawasan parlimen, termasuklah di Parlimen Muar. Jelasnya dalam kenyataan hari ini. Semalam Syed Saddiq dilapor media mendakwa kononnya kawasannya itu masih belum lagi menerima sebarang peruntukan walaupun sudah 8 bulan perkara itu dibincangkan. Bekas Ketua Angkatan Bunda Bersatu itu berkata semua prasyarat yang ditetapkan kerajaan sudah pun dipatuhi tanpa membuang masa kerana memikirkan kepentingan rakyat di kawasannya. Syed Saddiq juga mendakwa beliau memaklumkan bahawa turut menghantar 3 surat. Syed Saddiq kena betul lah kali ini. Syed Saddiq ni tidak buat kerja ke apa? Tidak buat kerja ke apa sampai dia tidak tahu ini. Dia tidak tahu peruntukan sudah masuk, peruntukan sudah membiayai 60 projek tahu. Jadi Syed Saddiq, jangan pula Syed Saddiq tiba-tiba terfitnah kerajaan pula. Nanti bertambah-tambah masalahnya lagi. Sudahlah kena penjara, sudah nanti bertambah lagi. Kena saman fitnah lagi teruk. Okey, jadi di samping itu Fadilah juga turun memaklumkan sebanyak 30.39 juta peruntukan sudah diluluskan di bawah program projek pembangunan Kerajaan Persekutuan Rolling Plan tahun 2024 rancangan Malaysia ke-12 bagi kawasan Parlimen Muar. Jadi Syed Saddiq lebih baik diam-diam bersedia saja untuk masuk penjara daripada duk bising perkara yang tak betul. Ini sudah dibuktikan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Gembira rasanya, gembira rasanya dapat ambil anak dari sekolah. Sudah berbulan-bulan tiada peluang ambil anak di sekolah. Maklumlah kita di luar dari kawasan, kita berada di luar negeri, luar daerah, kerana menambah ilmu di dada. Menambah ilmu di dada, semoga semakin bijak, semakin pandai, semakin berilmu. Harap-harap kita berjaya untuk dapat sampai ke doktoran. Doktor, doktor. Okey, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan kerana ada kesempatan ambil anak. Okey. So rupa-rupanya bila diselidiki, bila saya baca artikel demi artikel, saya pun hairan juga. Kenapa agaknya MP bersatu yang mengambil keputusan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mau patah balik, tidak mau mengubah pendirian untuk menyokong semula bersatu, walaupun sudah diberikan arahan, ya, walaupun sudah diberikan surat arahan daripada bersatu, tapi mereka mengambil keputusan untuk tidak berganjak. Rupa-rupanya keputusan itu mereka tidak berganjak kerana menurut jurucakap mereka yang melantik diri ataupun yang dilantik sebagai jurucakap kepada kumpulan yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, menyatakan bahawa mereka tidak mau menyokong semula bersatu sebab bersatu tidak menjawab soalan mereka. Antara persoalan yang paling merisaukan sebenarnya ialah persoalan daripada mereka tentang perlembagaan parti yang telah dilanggar tanpa kelulusan daripada ROS. Jadi tidak dijawab. Agaknya tidak dijawab. Mungkin kerana tidak dijawab oleh bersatu persoalan-persoalan mereka itu, maka mereka tidaklah mengambil keputusan untuk menyokong semula bersatu. Mengapa? Mungkin pada pendapat mereka, kalau itu pun mereka tidak boleh jelaskan, apatah lagi benda-benda yang lain. Kalau yang perlu dijelaskan secara perlembagaan, secara undang-undang pun sukar untuk dijelaskan, bagaimana pula penjelasan-penjelasan yang lain. Okey, jadi sudah diumumkan pun bahawa mereka semua telah dipecat, digugurkan keahlian dan bersatu bersedia untuk memberikan surat pemberitahuan kepada yang di-Pertua Dewan Rakyat bahawa mereka telah dipecat. Jadi mengikut akta lompat parti, kemungkinan akan ada pilihan raya semula. Tapi kita tengoklah sama ada pemecatan mereka itu mengikut ataupun mengikut undang-undang ataupun tidak. Adakah semua yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu secara otomatik telah melanggar akta lompat parti yang boleh menyebabkan pilihan raya semula. Dan kalau ada pilihan raya semula, yakin sangatkah bersatu untuk menang di tempat itu? Ingat, ada di antara mereka ini yang menang hanya sedikit saja dia punya majority. Sedikit saja majority. Mungkin ceritanya tidak sama selepas ini. Adakah boleh menang lagi? Jadi rupa-rupanya inilah penyebab kumpulan ini tidak mau menyokong semula bersatu, sebab persoalan mereka masih tidak dijawab oleh pihak kepimpinan daripada bersatu. Tidak tahu kenapa tidak dijawab. Pada saya senang saja, kalau betul benda tu betul, tak salah, jawab je lah. Tapi mungkin adalah alasan-alasan mereka kenapa mereka tidak menjawab persoalan daripada mereka yang sudah dipecat ini.
Dengan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.